Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini setelah 2 hari saya tak buat FB live, kita sekali lagi dapat bersama-sama di alam cyber, alam maya untuk kita berkongsi maklumat, berkongsi pengalaman tentang bagaimana untuk meningkatkan kita punya kesihatan dan juga bagaimana dengan mengamalkan terapi sel. Seperti mana yang setelah pernah terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini, dapat membantu menghilangkan ataupun mengurangkan, mencegah kita daripada mendapat penyakit-penyakit yang kronik ataupun dapat membantu untuk kita menjadi lebih sihat, untuk lebih mudah kita beramal, untuk mencari rezeki dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey, dan pagi ini kita sangat bertuah sebab bersama-sama dengan kita ada perkongsi daripada jauh daripada seberang laut, merentasi Laut Cina Selatan. Saya bawakan kepada anda semua iaitu Puan Rabiatul Adawiyah. Okey, sekarang saya jemput beliau ke studio untuk memperkenalkan diri beliau. Okey, Assalamualaikum Rabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suara tak berapa jelas. Oh, iyalah. Okey. Kita cuba. Minta Rabi perkenalkan diri terlebih dahulu. Pernah bertugas sebagai apa dan sebagainya. Dan apa masalah yang Rabi hadapi sebelum ni. Okey. Baik Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dengku Rabiatul Adawiyah, binti Pangeran Haji Masri, juga dikenali sebagai Rabi. Berasal dari Kampung Rimba, Brunei Darussalam. Saya merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik dan kerjaya saya sebagai offshore engineer selama 5 tahun dan sekarang sebagai usahawan Healthyway. Oh, okey. So, terima kasih atas pengenalan Puan Rabi. Okey, sekarang kita jemput seorang lagi tetamu kita iaitu pakar pemakanan iaitu Puan Emily. Okey, minta beliau perkenalkan diri. Emily, mic tak on. Itulah. Selamat pagi semua. Nama saya Emily. Saya merupakan pakar pemakanan di Healthyway. Saya graduate dari UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia dalam program dietetik. Jadi dulu-dulu memang saya pernah menjadi pakar penasihat pemakanan di hospital kerajaan juga kepada pesakit-pesakit yang tertentu lah, tengok apa penyakit mereka dan saya akan sarankan apa makanan yang patut mereka ambil dan apa makanan yang patut mereka elakkan. Dan sekarang ni saya banyak memberi nasihat kepada yang pemakanan dan juga suplemen punya recommendation. Maksudnya masa bertugas di hospital tu, Emily lebih kepada bagi nasihat tentang nutrition, bukan dari segi obat-obatan ataupun apa ubat yang mereka nak ambil macam tu. Ya, biasanya kita akan memberi nasihat lebih kepada pemakanan, tapi kalau mereka yang ambil ubat tu, kita kena jaga-jaga sikit lah macam mana kita nak adjust dengan dosage mereka, terutamanya macam pesakit yang kencing manis macam tu. Oh, okey. Okey, so terima kasih Puan Meli dan juga Puan Rabiatul kerana sudi meluangkan masa dengan bersama-sama dengan kita dalam FB Live pada pagi ini. Jadi okey, minta Puan Rabi share sikitlah apa masalah yang dihadapi selama bertugas sebagai offshore engineer tu. Boleh share sikit. Okey, baik Tuan Haji. Jadi sebelum saya mengamalkan terapi sel ini, pada tahun 2018 saya mula bertugas sebagai engineer tahun 2014. Jadi pada tahun 2018 bulan April saya mula mengalami simptom-simptom chronic fatigue syndrome ataupun sindrom keletihan yang kronik. Ianya berlarutan lebih 6 bulan. Pada awalnya saya cuma fikir ia hanyalah keletihan biasa sahaja. Dan sepanjang itu saya masih mengamalkan permakanan macam biasa. Dan juga sebenarnya saya seorang health conscious lah, jadi saya ada active lifestyle
ada target misalan 8,000 steps setiap hari, juga mengikuti program high intensity interval training ataupun Tabata sejak 2016 seperti biasa. Dan yang saya heran pada tahun 2018 itu saya mulai macam mengalami simptom keletihan lah, tapi berlarutan lebih dari 6 bulan. Mula-mula saya tidak berjumpa doktor ataupun mendapatkan rawatan dan sebagainya, sebab saya rasa ia macam normal. Tapi setelah ia hampir 1 tahun, saya macam rasa ada something yang not right lah. Jadi antara simptom yang saya alami itu seperti keletihan fizikal dan mental yang teramat sangat. Tidur pun terganggu, selalu terbangun malam, jam selepas tengah malam, and then kemudian saya merasakan hot flush pada waktu pagi ataupun cold sweat waktu malam. Yang simptom yang lain seperti mood swings yang ekstrim, seperti macam tiba-tiba rasa sedih ataupun menangis, kemudian selepas sejam atau 2 saya rasa happy and then ketawa. Jadi emosi yang tidak stabil lah. Kemudian ada depression, anxiety, and then kadang pernah menyendiri dalam bilik. Badan berasa sangat lemah, macam kalau naik tangga pun terasa macam letih. Dan kalau di tempat kerja, saya ingat kembali macam saya mula isolate diri, menyendirikan diri daripada kawan-kawan kerja lah. Dan saya lakukan semua ini macam tidak sedar saya melakukannya, ya. Dan performance tempat kerja pun affected. Jadi saya macam menjadi risau tentang kerja saya. Dan sepanjang kerja mengalami brain fog. Maksudnya macam kan sebagai high performer, sebelum ni macam saya amat mudah lah untuk recall knowledge ataupun untuk berfikirlah. Tapi sepanjang yang 6 bulan lebih itu, ia macam mengambil masa untuk saya recall ingatan. Jadi agak slow lah untuk memberi respons itu kat kerja. And then mata selalu pedih, keletihan, juga ada constipation lah juga. Ya. Masa tu Rabi dah berumah tangga ataupun masih single lagi? Masa tu transition lah juga, ya, just before getting married, sebelum mendirikan rumah tangga, dan juga mendirikan rumah tangga lah juga. Oh, okay. In between lah. Transition phase, ya. In between, ya. So maybe kita boleh tanya. Okay. Okay, teruskan. Ya, so, okay. And then selepas tahun lebih baru saya macam decide macam okay, something's not right, ada satu yang tak betul lah. Jadi sebab saya ingat sebelum ini saya memang kira on top of things lah, macam selalu ceria, and then kalau di tempat kerja saya memang akan greet my colleague selamat pagi, semua macam positif lah, positive energy semua. Tapi kenapa macam setahun lebih itu saya macam 180 degree berbeza, ya. And then saya tidak menginformkan parents saya lah juga, sebab saya tidak mahu mereka risau. Jadi hanya menceritakan semua pengalaman merah kepada suami saya lah saja. Jadi ikhtiar untuk recover tu antaranya barulah saya berjumpa doktor. Tapi masa tu pun doktor membuat cek, dia cakap saya okey saja. Yang dia cek heartbeat, macam blood composition, and then just the normal one, katanya kamu okey. Tapi dalam hati saya rasa macam something is not right lah. Jadi saya minta referral psikologis, psikologi pun cakap it's just normal. Bagi saya tidak normal lah, saya tidak pernah mengalami sedemikian.
until one day saya jumpa orang seperti Puan Emily lah, macam nutritionist. Dari sana saya mendapat tahu sebenarnya saya kurang beberapa nutrisi penting lah dalam badan. That's when tahun 2019 bulan Mei saya mula menggunakan MRTC konsep lah untuk rawatan. Okay, so sebelum Rabi share tentang macam mana dia gunakan produk ni, maybe Puan Emily boleh bagi pandangan sikit tak apa puncanya yang menyebabkan seseorang tu boleh mengalami masalah fatigue syndrome ni? Boleh kongsikan sikit? Okay. Boleh. Jadi sebenarnya yang chronic fatigue syndrome ni dia agak jarang dijumpa juga. Sebab biasanya kalau kita ada sindrom ni, mungkin kita pun tak perasan. Sebab kalau kita memang rasa kepenatan, kelesuan sudah lama melebihi 6 bulan, barulah kita rasa ini bukan sesuatu yang normal. Jadi kita barulah nak cari punca dia. Tapi sebenarnya pakar berubatan pun, pakar saintis pun sampai sekarang mereka tak mampu nak conclude apakah penyebab yang menyebabkan berlakunya penyakit ni. Jadi kita kata biasanya dia adalah kombinasi beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya penyakit ni. Termasuk macam kalau kita stres sangat dan juga kalau kita kekurangan nutrisi, kita mempunyai sistem imun yang kurang sihat, hormon yang tidak balance, semua ni bila gabung sekali dia mungkin akan mencetus penyakit ni. Jadi itulah penyebab bagi yang penyakit ni. Jadi memang kita tak boleh nak kata satu punca, tapi dia merupakan kombinasi beberapa faktor yang menyebabkan penyakit ni berlaku. Oh, okey. Dan juga kalau simptom-simptom yang macam tadi Puan Rabi mengalami tu, memanglah itu yang simptom-simptom biasa yang kita akan mengalami kalau dia ada masalah yang CFS ni, chronic fatigue syndrome ni. Jadi kalau kita nak tidur pun tak boleh nak tidur lena, tidur terganggu, lepas tu bila bangun pagi tu kita rasa penat sangat, tak boleh nak fokus, tak boleh nak buat kerja. Dan dulu-dulu memang kita senang nak ingat sesuatu, tapi sekarang ni sebab kita tak boleh nak rehat secukupnya, kita rasa penat sangat, jadi kita senang lupa. Memang ia akan menjejaskan kualiti kehidupan dan juga prestasi kita lah dalam kerjaya tu. Jadi apa yang kita target kalau untuk CFS ni, macam mana kita nak target ni, sebenarnya dia memang tak ada satu cure ataupun kita kata tak ada satu ubat. Tapi apa yang kita boleh tolong tu, kita mengurangkan simptom-simptom macam ni. Jadi dia tidak akan mengganggu kualiti kehidupan dan juga yang kehidupan harian pesakit ni. Jadi biasanya kita akan sarankan dengan penggunaan nutrien. Apa yang kata tu, sebabnya kadang-kadang bila kita nutrien tak cukup ni, kita akan rasa tak selesa, kita akan rasa penat, tak boleh nak buat kerja. Bila kita tambah khasiat tu, kita akan nampak khasiat. Oh, okey. So mungkin salah satu punca sebab stres. Boleh Puan Rabi share sikit tak sebagai seorang offshore engineer ni offshore engineer ni apa tugas-tugas yang Puan Rabi lakukan? Mungkin itu antara mungkin kita boleh identify lah, dapat tahu punca daripada yang menyebabkan CFS tadi tu. Alright. Terima kasih Tuan Haji. Jadi semasa kerjaya saya sebagai offshore engineer, ia memerlukan kerja shift. Maksudnya 12 jam sehari selama 2 minggu. And then sebenarnya bukan 12 jam, dia lebih 12 jam lagi sebab saya ada beberapa tugas yang perlu disiapkan secara offline. Jadi mungkin tidur pun kurang dari 6 jam lah. Ya. Kemudian semasa cuti 2 minggu, 2 minggu bekerja, 2 minggu off pun saya kadang have to go to office lah untuk report, and then ada beberapa perkara yang perlu disiapkan juga ya. Dan ia bukan fizikal sebagai offshore engineer, tapi it's more to management, berfikir, and then calculations. Ya, office jugalah, ada juga kedua macam memantau operation. Ya. Tapi punya nature of work itu kira boleh demanding lah juga ya.
Biasanya kalau offshore engineer ni setahu saya biasanya lelaki lah, sebab dekat offshore kan, dekat apa ni atas pantai tu kebanyakannya kaum lelaki yang bertugas kat situ. Jadi memang lelaki lebih sesuai untuk apa handle tugas-tugas sebagai offshore engineer kan. So macam mana dengan Puan Rabi ni berhadapan dengan kebanyakan pekerja dekat pelantar tu memang semua lelaki. And then foreigner lagi kan. So macam mana? Berbeza di Brunei, memang ada kami kira gender balance mungkin namanya, inisiatif untuk gender balance. Jadi ia tidak dihadkan kepada lelaki lah, ia macam 50-50, ada perempuan juga, ada lelaki. Ya, macam itulah women lah, diversity ya, macam tu. Jadi ia tidak, ia bukan sesuatu yang bukan apa bahasanya tu, bukan sesuatu yang jarang dilihat lah kalau di Brunei. Tapi saya mendengar daripada kolik saya yang dari luar negeri, international, memang di luar negeri ada yang lebih kepada lelaki lah daripada perempuan ya. Alhamdulillah di Brunei ada representatif wanita lah sebagai engineer. Sebenarnya normal lah kalau keadaan macam tu. Okay, so selepas diperkenalkan dengan terapi sel, apa yang apa ni produk-produk yang Puan Rabi consume atau untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, tahun 2019, selepas tahun lebih lah, bulan Mei 2019, awalnya saya mengambil seperti yang disarankan, step 1, langkah 1, 2, 3. Jadi pada minggu yang pertama saya mengambil wheatgrass dan probio sahaja untuk detox usus. Dan Alhamdulillah baru saya mula membuang dengan sebaiknya lah, sebab sebelum itu hampir 2 minggu saya tidak membuang lah ya. Jadi Alhamdulillah saya mula mengambil wheatgrass dan probio, 1 minggu saya mula start membuang, and then saya tambah lagi dengan langkah kedua dan ketiga, itu saya mengambil borage plus, e-commerce, ST complex dan triple lecithin selama dalam 3 ke 4 bulan ya. And then pada bulan yang ke 3 atau ke 4 itu saya menambah lagi, saya meneruskan yang ke 6 produk tersebut. Kemudian saya meneruskan tambah dengan multi-1 dan kalsium. Jadi saya nampak bezanya pada bulan yang ketiga, keempat itu, semasa saya mengambil multi-1 dan kalsium, amat mudah rasai punya kesannya lah. Dalam masa beberapa hari saya rasa lebih ringan badan, macam more alert lah ya. Saya ikut adalah langkah 1, 2, 3. Jadi saya hampir setahun lebih lah sudah saya mengamalkan sekarang. Okey, alhamdulillah. Okey, so ada yang nak bertanya ni, dia kata apa yang menarik minat Puan Rabi untuk percaya dengan produk LTV ni dan terus gunakan? Sebab sebelum tu pun ada advice daripada nutritionist untuk ambil suplemen, tapi belum buat apa-apa lagi. Tapi setelah diperkenalkan dengan konsep terapi sel ni, terus berminat untuk gunakan produk LTV ni. Okey, saya sebelum itu saya buat research macam memang di kedai-kedai memang ada terdapat suplemen tambahan dan sebagainya. Tapi setelah berjumpa dengan produk Healthy Way ini, saya tertarik dengan ia punya sistem MRTC. Ya, ia macam ada konsepnya lah yang proven juga. Jadi macam saya mencubalah sendiri. Ya, ia berbeza dengan produk yang lain yang hanya macam more to
menambah permakanan yang kurang. Tapi dengan konsep MRTC lebih kepada merawat level tahap selular. Maksudnya daripada sel-sel badan. Konsep sel-sel badan, apabila sel-sel badan yang sihat, jadi tisu badan, and then organ badan dan sistem badan keseluruhannya insyaAllah akan sihat juga. Ya. Itu yang menarik saya lah, ya, konsep rawatan tersebut. Okey, terima kasih kepada Puan Rabi. Okey, bagi yang baru mengikuti kita punya FB Live ni, bersama dengan kita ialah Puan Rabiatul Adawiyah daripada Brunei Darussalam, merupakan seorang offshore engineer yang mana pernah mengalami masalah CFS, iaitu chronic fatigue syndrome ataupun sindrom keletihan kronik. Dan juga bersama dengan kita ialah Puan Emily, iaitu pakar pemakanan daripada Healthyway. Okey. Jadi untuk seterusnya saya nak minta Puan Emily macam mana kita jelaskan. Tadi Puan Rabi dah consume kita punya produk dengan MRTC konsep. So boleh tak jelaskan macam mana dengan mengamalkan tu boleh dapat mengatasi masalah ini? Apa yang terapi saya lakukan kepada seseorang yang mengalami masalah CFS ni? Boleh. Okay, thank you Tuan Haji. Okay, bagi yang seperti yang Puan Rabi kata itu, sebenarnya konsep MRTC ni dia sangat-sangat bagus sebab dia rawat sel. Yang seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya yang chronic fatigue syndrome yang CFS ni, kita memang tak ada satu cure ataupun tak ada satu ubat yang khas untuk penyakit ni. Jadi sebenarnya penyakit ni dia berpunca daripada kalau kita ada sel yang kurang sihat. Jadi kalau kita rawat dari asas dia, sel dia, jadi kita cepat nak nampak kesan. Jadi dalam kita punya Healthyway ni, kita ada satu konsep MRTC konsep. Dan MRTC konsep ni, dia merupakan satu konsep, dia rawat sel kita, dia melalui pemakanan yang secara menyeluruh. Jadi dia ada step dia. Dia ada step dia 3+1 step. Ada yang first step tu kita kena buat detox. Seperti yang kita mula tu, kita kena bersihkan badan dulu. Jadi kita guna detox yang macam big grass, probio untuk buang segala toksin tu. Jadi untuk mengatasi masalah sembelit. Jadi bila badan kita bersih, semua toksin sudah keluar, barulah kita boleh serap nutrien. Kita boleh serap hasil yang kita perlu tu. Sangat-sangat penting kalau kita buang toksin yang mengganggu kesihatan kita, dan sebenarnya kita sudah boleh mencegah, menghindari banyak penyakit termasuk CFS. Sebab kadang-kadang toksin-toksin ini yang mencetus berlakunya sesuatu penyakit. Jadi kita kena buang dulu toksin-toksin. Lepas tu kita masuk step kedua yang pemakaian khasiat. Kita tambah apa-apa khasiat yang mungkin kekurangan dalam pemakanan harian kita, dan juga bila kita stres, kita banyak kerja nak buat mentally, physically, sebenarnya badan kita akan gunakan nutrien dengan lebih cepat. Jadi bila kita makan tak cukup tu ataupun pilihan kita tak begitu betul, jadi kita sooner or later kita punya badan akan kekurangan zat makanan tertentu. Jadi kita kena tambah balik, jadi barulah kita ada nutrien tu untuk boost up kita punya energy level, kita rasa lebih bertenaga, boleh fokus buat kerja dan juga boleh teruskan kehidupan dengan baik. Lepas tu kita akan masuk kepada step yang ketiga, iaitu berlindungan dan pembaharuan. Sebab mestilah kita kena buat satu perlindungan. Kita kena kuatkan sistem imun kita. Macam sekarang ni, kita memang seluruh dunia pun terima satu cabaran, iaitu virus COVID-19 kan. Jadi selain daripada tu, sebenarnya sistem imun kita yang sentiasa melindungi kita 24 jam setiap hari untuk mengelakkan kita dapat apa-apa infeksi, virus ke, bakteria ke, ataupun bila kita sistem imun down tu, kita senang jatuh sakit. Dan setiap kali kita jatuh sakit pun, walaupun kita sembuh, sebenarnya ia akan menurunkan ketahanan badan kita. Jadi kita kena tambah balik kita punya perlindungan, dan juga kita kena mempercepatkan pembaharuan sel. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Kita akan tua, kita akan tua lebih cepat kalau kita stres sangat. Sebenarnya merupakan pembaharuan sel tu, dia tak boleh nak catch up. Kita punya sel yang tua tu, yang sudah rosak tu, dia tak boleh nak ganti balik. Jadi kita akan tua lebih cepat. Kita akan rasa penat, kita senang jatuh sakit. Kita berada dalam keadaan yang kita kata tu separuh sehat.
Ingat, kata betul-betul sakit tu, kadang-kadang doktor pun tak boleh nak kesan, tak boleh nak mengesalkan anda sudah sakit. Tapi kita sendiri boleh rasa yang ketidakselesaan tu. Macam yang rasa letih sangat, sakit kepala macam tu. Itu yang apa MRTC yang boleh target tu. Semua keadaannya separa sehat dan juga kita try to tarik balik. Kita tak nak pergi masuk ke yang pasal penyakit tu nak lantar atas kaki tu, kita tak nak macam tu. Itulah MRTC konsep. Ya. Dan paling penting yang plus one tu yang senaman lah. Saya rasa semua orang pun sudah tahu. Senaman tu sangat-sangat penting kalau kita nak sihat. Cuma kita boleh tak luangkan masa untuk buat senaman tu je. Betul-betul. Okey. So terima kasih atas penjelasan yang begitu penjelasan yang begitu jelas daripada Puan Emily macam mana dengan konsep terapi sel tadi tu ataupun MRTC tu dapat memulihkan kesihatan badan kita secara keseluruhannya lah. Okey, mungkin Puan Rabi boleh share sikit lah selepas dia amalkan terapi sel ni macam mana perasaan dia sekarang ni? Apa dia punya perubahan yang beliau alami? Boleh share sikit. Terima kasih. Alhamdulillah selepas ikhtiar MRTC ini dengan izin Allah juga extreme fatigue itu berkurangan, sangat-sangat ketara lah. Alhamdulillah saya rasa lebih bertenaga, kualiti tidur pun lebih bagus dan saya pun memory atau ingatan pun improve balik semula. Mata pun kurang pedih seperti yang sebelumnya, berkurangan lah. Dan badan rasa ringan. Alhamdulillah saya membuat cek darah pun alhamdulillah improve, level kolesterol juga improving, terutamanya HDL yang good kolesterol pun menjadi lebih baik. Jadi alhamdulillah juga. Dan satu surprise juga, alhamdulillah after 1 year ada good news lah, saya dah disahkan mengandung lah juga, alhamdulillah. Oh, okay, tahniah. Dah berapa bulan tu? Sekarang 7 bulan. Ya, insyaAllah next year lah. Next year so maybe 2021 lah ni. Ya, insyaAllah. Okay, so sebelum kita mengakhiri kita punya sesi pagi ni, ada tak apa-apa pesanan daripada Rabi untuk kawan-kawan kita di luar sana yang juga mungkin menghadapi masalah yang sama? Baik, jadi saranan saya bagi yang mengalami simptom seperti yang saya pernah mengalami, jangan disimpan. It's okay to seek for help sebab ya kadang terutamanya happen kepada high performer. Jadi seperti saya dululah, saya rasa I'm okay, tapi sebenarnya it's okay to not be okay. Jadi seek help early, minta help yang nasihat lebih awal. Jadi dan ikhtiar insyaAllah dengan MRTC akan membantulah dari segi pengambilan nutrients. Okay. So maknanya siapa yang ada masalah tu cepat-cepat cari penyelesaian dengan mengamalkan terapi sel daripada Healthy Way lah, insyaAllah. Okey, dan seterusnya kepada Puan Emily, ada apa-apa saranan sebelum kita mengakhiri kita punya sesi perbincangan pagi ini? Ya, pesanan saya pun lebih kurang sama dengan Puan Rabi, sebab ramai orang bila dia ada masalah kesihatan tu dia rasa takut ataupun dia rasa dia boleh diselesaikan sendiri. Jadi dia pun tak kisah. Tapi bila kita kumpulkan semua masalah kesihatan ni buat sepanjang masa ni, kita akan tak begitu selesa. Jadi kalau boleh, cubalah kita punya produk kesihatan sebab ia memang membantu. Sebab kita sudah ada banyak testimoni dari background yang berlainan, ada masalah kesihatan yang berlainan, tapi lepas try kita punya MRTC konsep ni, mereka pun boleh nampak perubahan. Kita tak boleh nak kata 100% cure, 100% sembuh, dan mesti anda boleh nampak yang berdambah baik, beransur-ansur. Ya, itulah. Okey, so terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada pagi ini yang berkongsi pengalaman bagaimana dengan mengamalkan konsep terapi sel yang betul dengan produk yang berkualiti dan berkesan
beliau dapat mengatasi. Terima kasih kepada Puan Rabiatul atas perkongsian yang beliau sampaikan sebentar tadi, dan juga terima kasih kepada Puan Emily, kita punya pakar pemakanan. Okey, dan kalau sesiapa yang ingin dapatkan khidmat nasihat beliau, boleh terus berhubung dengan pihak syarikat lah untuk bertanya, minta terus kontak dengan beliau. Okey, jadi terima kasih kepada kedua tetamu kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jemput pada masa-masa akan datang. Sehingga kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Okey, so tadi kita dah dengar perkongsian daripada Puan Rabi daripada Brunei, dan juga ulasan yang diberikan oleh kita punya pakar pemakanan Puan Emily. Jadi memang satu, saya rasa banyak manfaat. Itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.